Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, Jumaat yang permai 2 Jun. Dan kita berkeadaan yang begitu indah sekali hari ini. Semoga dalam keadaan yang terbaik, dihiasi dengan pelbagai pengisian jiwa, doa dan zikir semua untuk kemaslahatan bersama. Betul, Jumaat yang cukup berkat bagi saya dan tentunya Pejam celik dah separuh tahun dah kita. Jadi bagaimanakah dengan anda? Adakah keadaan semuanya baik-baik sahaja? Yang penting kami juga ingin beritahu anda, jangan lupa untuk saksikan kami di live Facebook Malaysia hari ini. Komenkan juga apakah perancangan atau apa yang anda ingin tahu. Dan yang penting hari ini saya dan Fetri ada banyak perkongsian menarik. Ya, Jumaat yang berkah ini kami akan kongsikan kepada anda sebab ini ada kaitan dengan semua orang, termasuk benarkah ataupun didakwa bahawa kuasa membeli ini semakin berkurangan. Bagi mereka yang berniaga, usahawan semua pastinya mahukan keuntungan ya. Ya, betul. Lepas raya dengan pelbagai perjuangan survivalnya, tapi dia mendakwa orang dah tak begitu membeli. Kegairahan membeli itu tidak ada. Jadi macam mana impaknya kepada peniaga dan ekonomi keseluruhannya? Ya, betul. Untuk saya sendiri sebagai seorang pembeli, saya merasakan, wah, betul ke ni? Rasa saya kena berjimat sedikit. Bagaimana pula dengan anda? Lagi-lagi mungkin ada keluarga, isi keluarga yang ramai, mungkin lebih berjaga-jaga nak menyimpan satu perkara. Yang kedua, kadang tak sempat simpan. Tak sempat nak simpan, dah habis digunakan wang. Jadi itu antara perkara yang kami akan bincangkan hari ini. Sangat-sangat menarik sebenarnya. Mungkin ada yang mendakwa adakah betul dakwaan kos yang betul-betul tinggi ataupun ada inisiatif yang dibuat tapi masih lagi tak mampu untuk membantu mereka. Sekalipun disebut sini kuasa beli yang menurun, kemudian kuasa membeli yang susut 30%, impak kepada peniaga. Kalau Ramadan pun hari itu didakwa bahawa tak ramai membeli, jadi hanya datang sebagai pelancong saja, melihat saja, tidak ada yang betul-betul membantu peniaga. Jadi ini impaknya sangat besar dan boleh memberikan kesan yang mendalamlah dari segi ekonomi, sekitaran ekonomi dan kelembapan. Ini adalah satu yang amat membimbangkan. Dan kita bincangkan nanti bersama dalam segmen soal wang bersama dengan pakar. Kita akan melihat apakah kesan jangka masa pendek dan panjangnya kepada Malaysia dan juga pembeli. Ya, dan kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang menyambut, dan tentunya hari ini juga kami bawakan istimewa untuk anda. Kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang bagi saya vokal beliau memang tidak boleh disangkal, tetapi buat pertama kalinya katanya mengeluarkan lagu istimewa. Ya, dalam bahasa Iban lah. Mungkin dia bukan Iban, dia memang Melayu Sarawak yang berasal dari Limbang, tapi mencuba untuk memastikan sesuatu yang lebih majmuk, yang dapat berkongsi rasa yang sama. Betul. Sebab di Sarawak ini memang terkenal dengan kepelbagaian etnik ya. Betul, setuju. Jadi boleh cakap Iban ke? Saya tak pandai lagi, tapi mungkin Fetri? Itulah, ada istilah mereka yang popular, tapi kita pun tak begitu tahulah. Ya, tak apa, mungkin kejap lagi bersama dengan penyanyi itu, Bob akan mungkin mengajar single kita sedikit. pertama dalam Iban akan bersama dengan Bob sebentar nanti. Ya, betul. Dan sekarang ni mungkin Bob dah berada. Dah berada, tapi saya dalam talian. Bersama dengan Bob Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bob. Itulah kami nak cuba cari Iban tapi tak ada asas yang baik. Ya, mungkin Bob boleh ajar kami sedikit. Selamat pagi ke macam mana dalam Iban? Kalau apa khabar, selalunya dalam bahasa Iban nama berita. Nama? Nama berita. Nama berita? Oh, okey. Nama berita. Nama berita maksud dia apa khabar, dan saya boleh jawab mana. Oh, okey. Mudah je sebenarnya. Macam Bob sendiri, ialah kita tahu Bob ni orang Sarawak. Memang fasih ke ataupun memang boleh cakap saja ke? Boleh macam mana kategori kefasihan Iban tu? Oh, tak adalah fasih. Sebenarnya saya pun masih lagi belajar juga. Cuma apa yang saya boleh tengok, apa boleh yang saya pandai tu bolehlah kita cakap. Dan selalunya kita dengar boleh, tapi kita nak bercakap kembali tu memang agak rasa macam kekok sikit lah, ataupun kita bertanya dulu. Okey, baik. Jadi Bob, saya pun tak pandai sangat, tak pandai sangat, tapi faham. Tak pandai pun sampai terasa single ni bermaksud betul-betul ada impian lah. Bagaimana? Bob dah lama dalam industri, menghampiri 20 tahun. Jadi macam mana sekarang ini baru dilancarkan single Iban yang pertama? Apa yang mendorong Bob untuk bekerja keras sampai ke tahap ini? Okey, sebenarnya Fetri dan Dayah, ini adalah cita-cita saya sebenarnya, impian saya untuk menzahirkan sebuah lagu dalam bahasa Iban. Saya sebenarnya mengimpikannya memang daripada mula
dalam industri dulu ya. Sebab saya pernah mengimpikan bahawa lagu Cinta Seorang Teman saya dulu ditukarkan, dirakamkan dalam bahasa Iban namun tidak kesampaian. Dan baru kali ini ianya berjaya saya zahirkan sebuah lagu Iban, saya sampaikan sebuah lagu Iban apa kata orang tu, melahirkan single terbaru lah. Ini yang pertama dan alhamdulillah impian saya itu tercapai. Rami tu maksudnya apa, Bob? Rami? Rami time tu maksud dia ramai beramai-ramai macam tu. Waktu beramai-ramai maksudnya. Waktu kita berkumpul. Jangan gaduh-gaduh, jangan sibuk-sibuk kerja. Jom kita berkumpul ramai-ramai untuk meraihkan festival yang kita raikan. Baik, jadi macam mana Bob sambutan untuk lagu untuk sambutan Hari Gawai yang pertama ni yang awak hasilkan ni? Bagaimana sambutan? Alhamdulillah Dayah, alhamdulillah sambutannya agak memberangsangkan dan bila saya lihat di YouTube sendiri pun memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan dan penerimaan peminat-peminat saya daripada bangsa Iban sendiri memang memberikan galakan yang sangat-sangat baik, memberikan komen-komen yang positif dan menggalakkan saya untuk terus berkarya ataupun membuat lagu-lagu Iban yang seterusnya. Dan alhamdulillah juga saya menerima komen-komen yang baik, yang positif lah. Hari Gawai tu Sip berjarah ke berduduk kah? Sifat kuku Okey, Sip berjarah dalam bahasa Melayu Sarawak, Indah berdudun dalam bahasa saya. So kalau dalam bahasa Iban ngabang. So ngabang. Jadi ngabang setakat ini tak ada lagi tempat untuk saya pergi, namun saya tetap wish kepada semua sahabat-sahabat saya yang berbangsa Iban untuk meraihkan Gawai lah. Okey, jadi semua kita meraihkan kepelbagaian yang kita ada di Malaysia ini yang sungguh unik dan semoga lebih ramai hati-hati ambil inisiatif lah untuk menghasilkan yang baru, yang segar. Ya, menghasilkan lagu-lagu yang sebegini. Saya rasa saya dengar pun Bob, sejujurnya saya rasa ceria. Sesuailah dengan apa kiranya temanya untuk beramai-ramai kan katanya. Untuk beraya ni kena ceria kan? Betul. Yang positif message-nya. Okey. Tahniah Bob ya. Terima kasih Daya banyak-banyak. InsyaAllah nanti kena datang studio nyanyi kat dalam studio pula. Itulah Bob ya. Boleh insyaAllah ada rezeki kita datang situ. Okey Bob, terima kasih. Terima kasih. Alright. Okey, baik. Jadi kita dah pun berbual dengan Bob tentang sambutan Hari Gawai dan lagu beliau. Sekarang ni kita nak tahu juga, Fetri, cuaca bagaimana kalau ada nak rancang perjalanan? Kalau di Kuala Lumpur nampaknya macam hujan sikit. Kuching, Kota Kinabalu, Labuan cerah. Kanga pagi kalau tengok cerah tapi petang hujan juga. Sama juga di Petaling Jaya dan juga Alor Star alhamdulillah nampak cerah bersama dengan Kota Baru. Kalau ikut kita nak tahu ni di Kuantan, Ipoh cerah. Senai pun okey, Putrajaya sikit mendung. Melaka, Terengganu, Pulau Pinang mai lepas cerah bercahaya. Juga. Ni Kampung Dan ya, Kuala Pilah. Cerah nampaknya. Kuala Lumpur hujan jugalah nampaknya. Di Shah Alam cerah. Jadi anda datang ke Carnival Jom Heboh hari ini bermula hari Jumaat sampai Ahad, pagi sampai malam. Memang sesuai untuk sisi keluarga. Carnival Jom Heboh Selangor Generasi Muda yang mana anda boleh, kalau anak-anak ada, ada taman tema dia. Kalau anda nak berurusan dengan kaunter-kaunter kerajaan ke semua, memang ada. Jadi semuanya lengkap untuk Carnival Jom Heboh kali ini di Selangor, di Shah Alam. Dan tentunya juga kita ada personaliti kita. Fetri Yahya dengannya akan ke Carnival Jom Heboh juga. Ada. Bersama dengan teman-teman yang lain untuk berkongsi kemanisannya. Okey. Jadi itu adalah poster mungkin anda boleh lihat dan boleh rancang nak pergi hari apa, hari ini ke, esok ke, ataupun 3 hari hari Ahad. 3 hari Jangan lupa Carnival Jom Heboh di Shah Alam. Baik. Okey, jadi sebenarnya sebentar lagi kita bukan berdua. Kita ada rakan kita sebenarnya di sana. Farid nak tinjau hari pertama macam mana Carnival Jom Heboh, persediaan mungkin keluasan tapak, mungkin cara nak parking ke semua nanti kan dia diberitahu. Yang paling kita penting untuk tahu sejauh mana kuasa membeli yang semakin berkurang ini. Ya, betul. Jadi kita akan berehat sebentar. Anda semua jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Bagi saya, ya. Ya. Saya rasa ya. Ya, kurang. Ya. Sekarang ni barang pun makin tinggi. Kalau bawa duit pun RM50 pun adalah beli barang sikit-sikit. Macam dulu bolehlah banyak kan. Sekarang kalau kita bawa RM50 pun tak nampak dah. Macam yang kita tahu harga barang semakin meningkat. Kalau contoh dulu saya spend RM50 untuk barang dapur. Sekarang saya kena spend dalam RM200 untuk barang dapur. Sebab duit ekonomi Malaysia banyak turun. Sebab itu barang yang dia orang jual semua naik harga. Sebab sekarang barang kalau beli banyak pun, kalau beli sikit pun harga dah naik dah. Macam banyaklah juga. Itu dia perkongsian daripada orang ramai tentang soal wang, benarkah kuasa membeli semakin kurang. Dan tentunya kita dengar pendapat yang berbeza dari setiap seorang. Dan dengan saya hari ini bersama dengan seseorang yang lebih arif, lebih pakar untuk berbincang dengan kita, iaitu Dr. Adam Zubir, iaitu penganalisis ekonomi. Selamat datang. Terima kasih Dayah di atas jemputan. Ya, dan tadi tengok video tu sama-sama tersenyum juga ya, cuba memahami dan juga menghadaplah kiranya apa yang dikatakan oleh mereka di luar sana. Baik, bercerita tentang soal wang. Benarkah kuasa membeli telah berkurang? Dan kalau kita tengok tadi tu mungkin dalam 4-5 orang dan mereka semua kata ya. Dulu mungkin bawa keluar RM50 boleh beli macam-macam. Sekarang harus bawa keluar RM200. Jadi kita nak tahu juga secara asasnya faktor kenapa agaknya mereka merasakan begitu. Okey, faktornya kalau kita lihat semua orang mesti dah tahu apa yang sedang berlaku atau apa yang telah berlaku di Malaysia dan di seluruh dunia pada tahun 2019-2020. Okey, 2020 iaitu wabak pandemik COVID-19 yang melanda bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia. Dan disebabkan oleh itu, apa yang terjadi, bisnes tutup dan orang tak boleh nak keluar, nak bekerja macam biasa. Dan berlakunya ketidakseimbangan dari segi pengeluaran dan demand lah daripada orang ramai. So kita masih lagi hidup, kan? Kita masih lagi nak membeli makanan, barang-barang dan sebagainya. Tetapi banyak bisnes tutup, mereka tak boleh nak mengeluarkan barang-barang tersebut dan disebabkan itu berlaku ketidakseimbangan daripada supply dan demand. Supply tidak ada, tapi orang masih nak membeli dan itu yang menyebabkan harga makin lama makin naik lah. Kan? Disebabkan itu. Dan benda ni berterusan kan 2020, 2021. Ya, sekarang ni ekonomi dah buka, kita dah tak perlu pakai mask. Dulu saya ingat lagi masa saya dijemput oleh MHI kena pakai mask lah kan. Dan penghadam muka dan sebagainya. Tetapi it takes time sebab banyak sangat benda yang dah berlaku pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengakibatkan sekarang ni pun macam Bank Dunia, terutamanya Bank Malaysia pun cuba nak mengawal kenaikan harga barang ini ataupun kita panggil inflasi dengan menaikkan kadar faedah secara berkala. Dan benda ni membuatkan kadang-kadang kita lagilah untuk pengguna macam kita macam biasa nak bayar sekarang ni nak bayar hutang rumah, hutang rumah, hutang kereta, kredit kad, personal loan dan sebagainya pun naik meningkat sekali. Jadi ya, itu yang menyebabkan saya rasalah ramai daripada masyarakat kita sekarang ni bila nak membeli, fikir bukan 2-3 kali, malah 4-5-6 kali. Betul, mungkin. Kan? Kadang-kadang bukan sekadar untuk kita nak spend. Betul. Sebenarnya, tapi orang kata, kita haruslah menyimpan. Contohnya, menyimpan. Dan kebanyakan dia kata, bukan nak menyimpan pun kadang-kadang tiada udaya, tiada upaya dan daya kiranya untuk mereka menyimpan. Dan mungkin tadi katanya doktor, ini bukan kesan terhadap Malaysia saja, tapi ekonomi dunia secara menyeluruh. Kalau kita baca berita-berita pun kan, dan OPR semakin naik. Betul. Dan semua harga barang semakin naik. Jadi apakah kesannya jangka masa pendek sekarang dan juga jangka masa panjang bagi doktor? So jangka masa pendek seperti apa yang kita nampak daripada ramai orang-orang di luar sana bila interview semua orang cakap yes, kuasa membeli semakin berkurangan. Itu jangka masa pendek sebab harga barang makin tinggi. Saya pun kalau saya lihat balik pada tahun 2018 2019 sebelum pandemik COVID-19, ketika itu saya kalau pergi membeli belah memang saya pergilah dengan isteri saya kan. So saya tahu dalam RM50 ke RM100 itu kita dapat berapa banyak barang. Okay? Dah tahu anggaran. Nampaklah troli itu bolehlah separuh penuh. Separuh penuh. Tapi baru-baru ini saya dengan tim saya buat macam
eksperimen. Okay, kami pergi ke satu supermarket kan, dan kami buat eksperimen. Okey, RM50 boleh beli apa? Okey. Dan terkejut bila saya tengok 5 barang saja. 5 barang dan ini barang-barang keperluan. Bukan barang kehendak, bukan barang kemahuan, barang keperluan yang memang setiap bulan kita kena beli. Itu saja dah RM50 dapat 5-6 barang maksimum. So ini bermaksud sebenarnya harga barang ni memang semakin meningkat. Dan barang-barang keperluan seperti Maggi, seperti telur, seperti beras, seperti sardin, tepung dan sebagainya. Semua ni naik. Itu jangka masa pendek. Iaitu kita terasa, macam makin lama duit nak simpan ni sukar. Jangka masa panjang, kalau benda ni tak dikawal, maka harga barang semakin lama semakin meningkat. Kalau kerajaan kita tak buat apa-apa, memang akan kenaikan harga barang ni akan meningkat setiap tahun. Tetapi masalahnya apa pula yang terjadi dengan gaji? Gaji pekerja ataupun pekerja swasta. Adakah kenaikan gaji itu seiring dengan kenaikan harga barang? Dan ini yang merisaukanlah kalau tidak dibendung bermula daripada sekarang. Betul, itu yang dikatakan kos sara hidup lah. Kos sara hidup dan berapa yang mungkin kita dapat setiap bulan, adakah mencukupi? Betul. Itu yang ditakuti kalau berterusan. Dan mungkin juga untuk mereka di luar sana yang masih aktif dalam pelaburan, adakah mungkin juga mereka di luar kurang kuasa membeli ni disebabkan mereka fikir, tak boleh, kita kena banyak melabur ni untuk masa hadapan. Mungkin juga ada mereka yang sebegitu kan, mungkin ilmu tentang ataupun kesedaran tentang kita harus menyimpan atau melabur lebih tinggi daripada nafsu ataupun keinginan untuk membeli. Mungkin juga, terutamanya bagi mereka yang mungkin follow saya di social media, saya memang menasihati ramai daripada masyarakat kita untuk menyimpan, untuk melabur duit. Tetapi hakikatnya kalau Dayah tanya kepada saya, sebenarnya peratusan mereka yang menyimpan ataupun melabur itu taklah begitu banyak kalau kita nak tengok secara menyeluruh. Sebab ramai lagi masyarakat kita yang tak ada kesedaran untuk menyimpan duit ataupun melabur. Tetapi benda ni masih lagi terjadi. Kenapa kuasa membeli menurun? Sebab terutamanya baru-baru ini kalau kita tengok bazar Ramadan kan tahun ini berbeza dengan bazar Ramadan tahun lepas. Tahun lepas kan kalau penjual nak menjual tu memang senang. Kan, tetapi sekarang ni walaupun mereka tak membuat makanan yang begitu banyak pun susah nak habis dan makanan. Saya rasa lebih itulah doktor, sebenarnya bila orang kata harga makanan mahal, baik masak di rumah. Itu yang terjadi tahun inilah kalau dibandingkan tahun-tahun lepas. Ini hakikatnya. Dan kenapa harga barang mahal? Kenapa penjual-penjual terpaksa menjual pada harga yang mahal? Sebab kos untuk membuat makanan tersebut pun berasnya, kicapnya, garamnya, gulanya pun meningkat. So itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau nak tanya saya, adakah disebabkan ramai orang menyimpan ataupun melabur, peratusannya itu sedikit. Saya rasa lebih kepada kos ataupun harga barang itu naik yang mengakibatkan bila masyarakat kita nak membeli, mereka mungkin berfikir 4, 5, 6 kali ataupun tidak ada kemampuan pun nak membeli pada asalnya. So mereka hanya lihat, tak apalah, kita tak beli. Ataupun kita masak kat rumah saja. Kita ikat perut sedikit contohnya kan. Dan kalau diikutkan untuk peniaga-peniaga, kita pun tahu selepas pandemik, ramai yang cuba untuk bina kehidupan balik, bina perniagaan semula. Tapi tentunya doktor memang sangat mencabar. Jadi kesan pula kepada peniaga. Mungkin bila demand kurang kan, bila permintaan tu kurang, tapi mereka tetap mahu menjual. Jadi harga juga tidak boleh diturunkan. Betul. Jadi bagaimana agaknya kesan kepada peniaga akibat soal ini? Ini yang saya... so kita cakap dua pihak, betul? Daripada pembeli ada kuasa untuk memilih. Tapi penjual misalnya, sebab penjual itu adalah cara untuk mereka meneruskan ataupun menyara kehidupan mereka. So caranya memang kita kena jadi kreatif. Terutamanya zaman sekarang ini, saya kira zaman sekarang zaman digital transformasi, semuanya online. Kalau kita tengok ramai orang-orang yang menggunakan platform-platform online ini untuk menjual produk-produk mereka. Kenapa benda ni penting kepada penjual ataupun peniaga di luar sana adalah disebabkan anda tak limitkan pembeli yang membeli barang-barang anda di kawasan anda sahaja, tetapi anda buka kepada orang-orang mungkin yang berada di jauh daripada tempat tinggal anda. So kalau kita ada akses kepada online misalnya, kita boleh jual kepada pembeli-pembeli yang
tinggal di kawasan kita, di kawasan bandar ataupun di negeri tempat kita jual, ataupun mereka yang berada di luar sekalipun. Macam saya sekarang ni pun, saya run my own business. Okay? Saya memang menggunakan platform online. Okay? Platform online untuk memberi pendedahan ataupun untuk reach out kepada kita punya pembeli, customer kita. Dan saya ada ramai daripada klien-klien saya yang berada di Sabah Sarawak misalnya, ataupun di Brunei, di Singapura, di Thailand. So disebabkan online itu digital, sendiri. Ya? Digital itu sendiri. So kita tak limitkan kawasan ataupun pembeli kita di kawasan kita sendiri. So kita sebagai peniaga, kita kena bijak. Kita kena pandai macam mana nak menggunakan apa yang ada zaman sekarang ini untuk menjual produk-produk kita. Dan saya rasa, Doktor, satu lagi, bila lihat peniaga-peniaga, terutamanya sekarang yang saya tengok di TikTok contohnya. TikTok adalah salah satu saluran saya rasa ramai orang meniaga, dan bukan di kedai, tetapi berniaga dari rumah pun boleh sebenarnya. Dan saya rasa mereka memberi nilai tambahan. Contohnya, kalau orang tak dapat membeli dengan harga yang mereka mahu, tapi mereka tambah, contohnya beri hadiah percuma lah, loyalty program dan sebagainya. Itu untuk mereka yang meniaga. Ya, mungkin mereka harus berfikir di luar kotak untuk menjadi lebih kreatif. Jadi bagaimana untuk kita ataupun kebanyakan orang yang kiranya bekerja, tidak kisahlah sama ada kerja kerajaan ataupun di swasta, bagaimana agaknya untuk kita sama-sama mengharungi waktu-waktu di mana sukar untuk membuat pembelian dengan tenang, maksudnya. Ya, walaupun saya faham kalau kemahuan tu satu perkara, kehendaklah kiranya. Tetapi untuk barang-barang asas, apa agak yang kita boleh lakukan supaya kita boleh membeli? Harus wajib membeli sebenarnya, tetapi dalam keadaan yang tidaklah begitu mencengkam. Mungkin doktor ada nasihat atau tips? Ni soalan cepu mas ni. Cepu mas sangat. Kalau saya nak bagi in terms of tips, memang banyaklah. Tapi kalau saya nak pendekkan, yang pertama, kita kena tahu apa itu keperluan dan apa itu kemahuan. Benda ni saya rasa saya dah berulang-ulang kali sebut, iaitu kita beli apa yang kita perlu, kita tangguhkan apa yang kita mahu. Contohnya, kalau kita nak beli beras misalnya. So, beras mungkin kita sebelum ini dah biasa. Sebelum pandemik, mungkin kita biasa makan basmati misalnya. Itu mahu ataupun perlu ketika itu. Tapi sekarang ini mungkin kita kena ubah. Sebab harga beras pun naik. So, disebabkan itu, mungkin kita akan tukar kepada beras biasa misalnya. So, kita kena tahu bila kita nak beli sesuatu barang itu, apakah keperluan, apakah itu kemahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangkan pembaziran. Saya tak tahu, walaupun sekarang ini kita tahu kuasa membeli sangat-sangat berkurangan, tetapi saya pergi shopping mall baru-baru ini. Saya makan di satu kedai, dan saya nampak orang masih lagi membazir. Bila mereka beli makanan, mereka beli nasi tak habis, makan separuh je. Beli lauk tak habis. Bagi saya benda ini, kalau mereka tak maksudnya mereka ni di luar sana membazir, apakah maksudnya bila mereka berada di rumah pun berlakunya pembaziran. Maksudnya bila mereka beli sesuatu barang itu, mereka tak fikir. Mereka hanya gunakan. Dan lepas tu mereka akan komplain, harga barang naik. Sebabkan pembaziran itulah yang mengakibatkan kita dah tak boleh nak hidup cara dulu. Cara sebelum pandemik COVID-19. So sekarang ni memang satu benda yang saya amalkan dekat dalam ahli keluarga saya, bini saya dan anak-anak saya, memang saya pastikan mereka tak membazir. Elakkan pembaziran. Elakkan pembaziran. Itu cara yang paling mudah lah. Dan yang ketiga, kita kena agihkan duit kita siap-siap. Maksudnya, maksudnya jangan belanjakan duit kita terus. Maksudnya bila gaji masuk, terus kita beli barang-barang keperluan, kita kena agihkan sedikit daripada gaji kita, mungkin 10% sebagai simpanan. Tolak siap-siap dulu. Itu wajib tolak ke tepi dulu. Wajib tolak ke tepi, lepas tu belanja. Jika memang betul-betul tak cukup, dan at least ada simpanan. Sebab kita dah tolak siap-siap. Tapi rata-rata daripada kita tak tolak duit kita. Kita hanya belanjakan apa yang ada, kemudian tengah bulan, duit dah habis. Tak tahulah macam mana nak hidup. Okey, baik doktor. Bagaimana pula untuk mereka, ini terakhir, yang mungkin tak perasan sebelum ni buat pembaziran dan banyak barang-barangan di rumah, kan, yang sebenarnya boleh ditukar menjadi
menjadi keuntungan sebenarnya. Iaitu saya lah tu sebenarnya. Okey. Terasa ke? Adakah maksudnya mereka harus memikirkan sesuatu untuk menjana sebenarnya? Boleh? Ya, boleh. Kan? Boleh. Dan benda ni pun yang dibuat oleh isteri saya kat rumah. So isteri saya pun ada banyak barang dan apa yang isteri saya buat, isteri saya kadang-kadang menggunakan platform online seperti TikTok ke Carousel dan sebagainya dan menjual balik barang-barang yang kita dah tak guna. Betul. Kan ada buat daripada menyemak dekat rumah kan, baik kita jual produk-produk ini dan mendapatkan duit keuntungan untuk membina tabur simpanan kita. Ya, baik. Saya suka sebenarnya apa yang Dr. Razubi kongsikan. Memang tips ni nampak mudah tapi kadang-kadang kita tak perasan, kita tak lakukannya. Betul ya, Doktor? Dan tadi katanya ada satu ayat Doktor tu saya suka. Beli apa yang perlu, tangguh apa yang mahu. Okey. Kita ambil yang itu dahulu, kita cuba amalkan. Jadi, Dr. Adam Zubair, terima kasih banyak-banyak kerana kongsi dengan kami tentang soal wang, benarkah kuasa membeli semakin kurang. Ya, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya nak amalkan dulu tips-tips tu, ya? Okey. Baik. Dan kepada anda semua, tadi saya ada kongsikan bahawa kita ada rakan setugas Fariha yang berada di Shah Alam untuk Karnival Jom Heboh. Fariha, apa yang berlaku di sana? Kami nak tahu juga di studio ni. Bagaimana keadaan di Karnival Jom Heboh? Fariha, silakan. Baik, terima kasih Dayah di Sri Pentas. Salam ceria buat semua penonton Malaysia hari ini. Diharapkan semua sihat. Baik, sebenarnya Fai nak ajak lebih ramai lagi. Bukan sahaja rakyat di negeri Selangor tetapi sesiapa sahaja yang sedang menonton MHI pada pagi ini, datanglah ke Karnival Jom Heboh Selangor Generasi Muda di mana? Di dataran Karnival Stadium Shah Alam Selangor. Apa yang menarik, buat jolong kalinya Jom Heboh ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Bermula hari ini 2 Jun hinggalah 4 Jun. Hari Ahad nanti bermula 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang menarik? Ni Fai nak tunjuk di belakang Fariha ini. Lihatlah mereka. Ini antara pengunjung yang terawal beratur panjang. Kenapa? Di sini apabila anda datang ke kaunter pendaftaran di Jom Heboh, anda perlu imbas kod QR. Dan dengan imbasan itu anda boleh bawa pulang hadiah yang cukup menarik secara percuma dan difahamkan untuk kali ini lebih daripada 300,000 hadiah akan anda bawa pulang. Tapi dengan satu saja, imbas kod QR dekat abang handsome ni, cari mereka bergegar-gegar di sini dan anda akan bawa pulang ke semua hadiah yang menarik di sini. Dan jangan lupa juga, kami cukup berbangga kalau kali ini kunjungan anda menjadi satu yang penuh bermakna kerana kami ingin kongsikan kegembiraan kami menyambut ulang tahun TV3 ke-39 bersama-sama dengan kalian di Karnival Jom Heboh Selangor Generasi Muda ini. Jadi jangan lupa bawa keluarga, anak-anak, seisi keluarga kerana banyak sangat aktiviti yang menarik. Kabarnya bukan saja konsert tetapi anda boleh membawa pulang barangan yang cukup harganya istimewa, hanya ditawarkan ketika di Karnival Jom Heboh. Banyak ni booth ni, kalau tadi Farah pusing, ya Allah, hai, bawa duit lebih sikit tau bang. Jangan lupa bagi kakak tu beli macam-macam ada. Okey, sekali lagi tapi Farah beritahu lah cuaca tadi sejak pagi, ada ke pagi panas kejap. Ni macam dah gelap sikit. Jadi kalau nak datang, bawa persiapan yang sebaiknya, bawa payung, kalau bawa baju hujan sekalilah untuk anak-anak sebab kita tak tahu, sebab kat sini sekejap panas, sekejap nak hujan. Jadi datang ke dataran Karnival Stadium Shah Alam seperti dengan Karnival Jom Heboh Selangor Generasi Muda. Kita akan bawakan lagi perkembangan semasa dari bersama dengan rakan-rakan tugas yang lain di Karnival Jom Heboh ini. Jangan lupa sentiasa bersamamu. Kita kembali ke Sri Pentas. Okey, Jom Heboh selama 3 hari di Shah Alam, pelbagai aktiviti menarik untuk anda. Jangan lupa Jumaat sampai Ahad nanti. Ya, betul. Dan saya bila saya tengok Fariha di sana, saya pula rasa nak pergi ni. Pergilah, ya, pagi sampai malam. Oh ya, pagi sampai malam Mestinya penuh. Okay. Tapi saya nak datang bila factory hari ada. Ada, lepas ni terus begini. Wah, bagus-bagus. Jadi sekarang kita akan berehat sebentar sebab sebentar lagi kita akan bersama seseorang yang saya rasa kita ada banyak perkara kita nak berbual dengan beliau. Ya, tak semua boleh sampai ke puncak Everest. Selepas ini kita nak kongsi di sebalik perjuangan dan cabaran di sebalik gunung tertinggi dunia ini. Selepas ini di MHI. Terima kasih. Baik.
kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Saya Daya Bakar dan juga Fetri Yahya. Kami sebenarnya rasa berbesar hati dan juga tidak sabar untuk berkongsi dengan anda, iaitu kami mempunyai seorang tetamu yang sudah pun menjejakkan kaki ke puncak Gunung Everest. Bukan sekali tapi beberapa kali, dan pasti banyak pengalaman beliau dapat kita kongsikan untuk kefahaman kita bersama. Bersama dengan TJ Ravichandran, pendaki gunung. Ya, ataupun boleh dipanggil Mr. Ravi ya? Just Ravi. Ya, okey, just Ravi. Okey, Ravi, kali terakhir sampai ke Everest? Saya baru pulang dalam 10 hari lepas. Tapi tak sampai ke satu lagi gunung? Tahun ni program kita adalah untuk mendaki Gunung Everest dan juga Gunung Lhotse, gunung keempat tertinggi di dunia. Saya cuma berjaya sampai ke puncak Everest dan sebelum saya ke Lhotse saya sudah sakit dan terpaksa di rescue balik ke ke hospital. Ya. Ravi berusia 58 tahun. Ya. Tapi keinginan tinggi untuk terus berjuang. Well, ini adalah satu kerjaya kerjaya untuk kita untuk membawa orang mencapai impian mereka untuk sampai ke puncak Gunung Everest dan juga gunung-gunung lain seluruh dunia. Ya. Baik, dan Ravi, difahamkan kan untuk sampai ke puncak Gunung Everest bukan sesuatu yang mudah. Walaupun telah dilakukan kali keempat ya. Tapi mungkin boleh kongsi dengan kami perbezaannya tahun ini dan juga tahun-tahun yang sebelum ini. Wah, setiap tahun daripada 206, 207 dan juga tahun lepas risiko agak sesuatu yang boleh dijangka. Ya. Tapi tahun ni risiko di Gunung Everest agak tinggi. Dia mengancam dan kita kehilangan 2 nyawa setakat ni daripada Malaysia dan juga kita kehilangan 18 berbanding dengan tahun lepas cuma 3 orang. Ya, so risiko tahun ni agak tinggi. Disebabkan apa, Rafi? Salah satu sebab dia adalah perubahan cuaca yang sangat mendadak. Dan juga mungkin related dengan global warming yang sedang berlaku di seluruh dunia. Keadaan angin, perubahan angin sangat cepat dan menyebabkan risiko perubahan suhu yang terlalu tinggi ya dari segi perubahan cuaca ya. Dan disebabkan itu ramai tahun ini yang terpaksa menghadapi frostbite. Satu risiko yang kita sudah jangka tapi tidak berbanding dengan tahun lepas tidak ada langsung dan tahun ini sangat tinggi. Kita ada 500 pendaki tahun ini dan hampir kebanyakan mereka terpaksa menghadapi frostbite dan di rescue ke hospital terdekat. Ya. Jadi menyedari risiko demi risiko ini, bagi seorang pendaki, sebelum naik ke puncak pasti mereka dengan persiapan yang sangat rapi, fizikal, mental semua. Namun, apakah akan dibuat penilaian lagi sebelum naik itu? Pada hari untuk dijadualkan, betul tak? Tahun ini disebabkan keadaan cuaca yang sangat ekstrim, walaupun kita mempunyai persiapan yang rapi di back home di Malaysia, tapi bila kita menghadapi cabaran tersebut di sana, kita terpaksa belajar beberapa pengalaman baru. Ya, itu yang agak ekstrim tahun ini, ya, pengalaman-pengalaman baru. Dan diharap untuk persiapan akan datang seterusnya, pasukan-pasukan akan lebih bersiap sedia dengan apa yang berlaku tahun ini. Ya. Dan salah satu aspek yang kita belajar adalah tentang risiko dan juga bagaimana kita nak sediakan perkhidmatan rescue. Ya, perkhidmatan rescue tahun ini memainkan peranan yang besar untuk menyelamatkan ramai pendaki yang terpaksa menghadapi risiko-risiko tinggi. Ya. Dan tahun ini kita pasukan rescue kita sangat baik, dapat menyelamatkan saya dan juga beberapa pendaki lain. Salah satu aspek yang sangat penting, ya, kita tidak boleh memperlekehkan kemudahan rescue dari sekarang. Jadi sebabkan pihak Nepal sendiri mungkin ada sediakan helikopter banding gunung. Dan apa lagi fasilitis yang ada ataupun apa je? Salah satu fasilitis yang ada adalah rescue team, high altitude rescue team. High altitude. Ya, helikopter cuma boleh bantu kita setakat 7,000. Tetapi bila kita menghadapi masalah di 8,000 meter, kita terpaksa dibawa turun. Jadi orang yang membuat turun ni adalah orang-orang Sherpa-Sherpa yang sudah ada pengalaman, yang sudah banyak kali ke puncak dan mereka ni harus bersiap sedia di kemah 2. Bila saja kita menghadapi masalah di puncak ataupun di bawah puncak ataupun di kemah 4,
kita akan kerahkan mereka untuk memberi bantuan kepada kita. Baik, bagaimana dengan komunikasi tu? Selalunya kita of course radio. Okey. Yang kedua adalah kita akan hantar Sherpa yang bersama kita untuk terus ke bawah sambil kita menunggu bantuan oksigen ke atau bantuan lain. Dan mereka akan bekerja ke bawah dan membuat radio call daripada Kemah 4 untuk pasukan tambahan ke atas untuk membawa kita turun ke paras di mana helikopter dapat fix the line tu untuk membawa kita, mengambil kita daripada fix line tu terus ke 6,500 meter. Anggaran sekitar proses penyelamat tu? Selalunya bergantung pada cuaca. Kalau cuaca buruk, helikopter tak boleh datang. So kadang-kadang bergantung pada nasib juga. Jadi kita perlu cuaca yang sangat baik untuk helikopter datang dan mengambil kita. Dan bila mereka sebut saja mereka akan datang, kita harus bergegas. Jadi Sherpa kita perlu membawa kita secepat yang mungkin dalam 3 jam, 4 jam, 5 jam ke tempat untuk pick up tu. Baik. Jadi sama juga dengan gunung-gunung lain seperti juga even Kinabalu pun sama juga, kita ada helipad di mana kita terpaksa membawa mereka ke bawah sebagai malim dan kita akan diambil dari sana. Baik, Ravi berusia 58 tahun, 4 kali sampai ke Everest. Apakah dah tak ada lagi lepas ni macam dah serik ke ataupun sebab saya percaya anda ni memang seorang pejuang memang semangat yang tinggi, namun adakah faktor usia ataupun faktor yang risiko semua ni Ravi meletakkan kesepadan lepas ni hanya jadi jurulatih di ground saja ataupun tidak lagi kita mempunyai pasukan untuk 2025 dan kita akan teruskan latihan dan kita akan tengok situasi. Of course salah satu faktor usia juga memainkan peranan kalau sekiranya kita tidak dapat menyamai fitness orang muda yang yang lebih kuat daripada kita and so on. Of course kita terpaksa mengadakan beberapa latihan beza dan juga kemudahan tambahan tapi memberi untuk kita berhenti daripada mendaki ini agak susah sikit sebab memang dah kerjaya kita untuk membimbing, untuk membawa dan juga kalau boleh sambil mendaki bersama-sama dengan mereka. Baik. So kita akan teruskan dengan program 2025. Jadi macam mana juga hubungan mungkin ada ruang komunikasi dengan pendaki di negara lain sentiasa berbincang menyedari sebab ini tumpuan dunia kan. Macam ada komuniti yang selalu berinteraksi untuk kita selalu menggunakan social media dan juga kita ada platform kita sendiri untuk berhubung dari masa ke semasa untuk berkongsi terutama ni tahun ni. Tahun ni adalah tahun pengajaran, tahun di mana bukan saja kita sampai ke puncak tetapi juga Everest mengajar kita apakah cabaran sebenar mendaki Gunung Everest. Baik, saya tertanya juga sepanjang perjalanan kan daripada latihan, perjalanan nak ke atas. Ada juga tak mungkin antara ahli-ahli yang tidak mampu ke atas dan kata okey, tak mahu teruskan perjalanan. Daripada 600 orang yang berdaftar diri apply permit 570 lebih saya rasa. Kita percaya sepanjang perjalanan mereka bergerak daripada Kathmandu ke base camp dan ke Kemah 4 dan ke puncak, ramai yang akan give up sepanjang jalan. Ini adalah salah satu aspek dari segi kata orang macam mana kentalnya semangat kita untuk menghadapi cabaran. Jadi bukan semua orang yang ada. Dan setiap orang akan give up sepanjang jalan. Macam Ravi ketika pertama kali dulu memang bila dah sukses tu akan ada semangat yang tinggi untuk kali kedua, ketiga dan berikutnya kan. Itu yang penting Setiap hari kali kita mencapai suatu puncak, kita akan jadikan dia sebagai satu inspirasi untuk membawa kita ke puncak seterusnya. Jadi setiap kali kita sampai ke puncak, dia seolah-olah dia akan memberi kita semangat baru untuk mencuba sesuatu yang lain pula. Jadi tahun ni saya mencuba sesuatu yang lain dan saya gagal untuk mencapai gunung kedua Lhotse itu, tapi saya akan teruskan juga perjuangan saya untuk 2025 mana saya akan cuba juga Everest Lhotse 2025 pula. Kejuaraan yang dalam itu macam mana proses Frostbite? Frostbite ni sesuatu yang saya sudah merasai daripada 2006 dan tahun lepas pun saya hilang dalam 1 cm. Dalam 1 mm Setiap tahun bila saja cuaca sangat ekstrim saya akan kehilangan sebab ini adalah jari-jari asal saya tidak pernah pergi untuk bedah. Jadi dia ni kata orang amputation yang biasa saja, pecahkan saja sendiri. Jadi setiap tahun bila ada saja cuaca jatuh -30, -40,
saya akan kehilangan 1 mm daripada tulang saya dan juga jari. Itu adalah sesuatu yang saya sudah terima dan keluarga saya pun bersedia untuk menerima. Dan setiap kali kita balik, kita akan mulakan dengan perkhidmatan, of course, dengan kemudahan oksigen yang kuat untuk pulihkan semua tisu dan organ. Dan juga kita akan cuba memanaskan organ-organ, tisu-tisu rosak ni dari masa ke semasa untuk hidupkan dia balik. Berapa lama tempoh recovery selepas turun tu? Selalunya 4 minggu, 5 minggu. Dan selain daripada frostbite, apa lagi agaknya bahagian-bahagian badan yang sensitif yang selalunya akan... Kita akan ada, kata orang, pulmonary edema. Di mana akan ada cecair dalam paru-paru. Jadi kita akan batuk. Jadi minggu pertama yang saya balik hari itu memang saya tak boleh bercakap dengan siapa sebab saya akan batuk setiap masa. Ya. Dan kita panggil dry cough, kumbu cough ya. So sentiasa ada dalam tu. Dan satu lagi adalah dari segi haze. Haze ni adalah cerebral edema. Yang ni pula lain sikit pula. Dia akan hilangkan kita koordinasi kita. Kita tak boleh berjalan dengan betul. Ya, dan kita kehilangan keseimbangan. Dan itu yang selalu kita akan jatuh bila kita menghadapi haze. Inilah yang 2 jenis AMS, tahap 2 dan tahap 3 yang boleh membunuh orang. Kebanyakan kita yang mati di atas tu adalah disebabkan 2 jenis ni. Selain daripada kesilapan teknikal, salah pasang kita punya safety ke, dan kita akan jatuh, dan kita akan jatuh 1,000 meter, 2,000 meter di mana seluruh organ kita semua akan pecah, berkecai, dan selalunya akan susah untuk diselamatkan. Jadi ini yang risiko-risiko selalu yang kita akan hadapi sekiranya kita menghadapi AMS level 1 ataupun level 2 atau level 3. Ya. Baik, terima kasih info yang syarat yang kita rasa perlu didokumentasikan dengan lebih mendalam. Terima kasih kepada TJ Ravichandran, pendaki gunung berpengalaman dan juga seorang jurulatih. Banyak sekali pengalaman ya, walaupun berdepan dengan pelbagai risiko, namun semangat demi keazaman tetap diteruskan. Jiwanya kental. Sebab sebelum ini, Ravi, saya banyak membaca mereka bertanya apakah yang membuatkan mereka ini sanggup untuk mendaki Gunung Everest. Jadi bila ramai punya passion dan keinginan kan. Bila kita dah berdepan berbual begini, kami faham kenapa semangat itu begitu tinggi sekali. Dan terima kasih kerana sudi kongsi bersama kami di Malaysia hari ini. Semoga terus maju jaya. Dapat meniupkan inspirasi untuk yang lain juga. Dan nanti kita akan beri peluang pada anda hari Jumaat ini berkah ini nak kongsi sesuatu akhirat yang ada, termasuk menderma untuk Madrasah Sumber Ilmu Agama. Itu sebentar lagi ya Fitri. Okey, sekarang kita nak berehat dahulu. Jadi anda semua terus bersama kami dalam MHI. Kembali di MHI hari Jumaat yang tenang, permai bahagia, masa untuk kita suburkan dengan sedekah dan juga infak. Kali ini nak bersama dengan pengasas Kompleks Islam Darul Faizin ataupun KIDAF, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Fitri. Ya, hitam nampak. Segak lagi. Ustaz, kita dah lama berbincang tentang kompleks ini, yang mana ada tahap pembinaannya, perjuangannya. Betul. Macam mana dengan terkininya? Mungkin dah ada usaha untuk terus kita penderma, nak lihat macam mana perkembangan, termasuk Masjid Nur Muhammad yang terdapat di KIDAF ini. Silakan. Subhanallah, Sayyid Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bismillahirrahmanirrahim, lupa nak bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian, subhanallah. Sedar tak sedar 12 tahun dah. Dah 12 tahun kumpulan pendidikan Darul Faizin menyumbang bakti kepada masyarakat dengan kita menyediakan pengajian percuma. Subhanallah, dan saya tak akan mampu untuk melakukannya melainkan dengan sokongan dan dukungan tuan-tuan semenjak daripada awal dahulu. Subhanallah. Bermula daripada 2011 yang lalu kita bangunkan Madrasah Mahmudiyah, kemudian kita beli sebidang tanah berkeluasan 8 ekar di Bandar Baru Kedah, kemudian kita buka expansion lagi di Melaka, kemudian kita buka lagi di selatan Thailand di Fatani. Kemudian kita bawa pelajar-pelajar kita biaya pelajar kita sampai ke Yaman dan sampai ke Turki, subhanallah. Dan semua itu subhanallah sedaya upayanya kita menyediakan dengan pengajian-pengajian secara percuma yang kita biaya. Subhanallah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, dalam proses beberapa tahun ini subhanallah, maka permintaan untuk kemasukan pelajar baru ke Darul Faizin makin bertambah. Tetapi kapasiti masjid ataupun ruang pengajian di masjid itu sangat terhad. Kemudian juga kapasiti asrama juga terhad.
Dan juga selain daripada warga para pelajar tahfiz, demikian juga permohonan untuk kemasukan warga emas juga makin bertambah. Sekarang ni kita mampu untuk limit kepada 50 warga emas sahaja. Tapi permintaan sekarang lah queue punya banyak subhanallah. Sayang kan itu ada tapi fasilitasnya tak mampu menampung. Benar, betul tu. Jadi subhanallah Said Muhammad, apa yang kita dalam perancangan kita sekarang? Yang pertamanya kita nak memperbaiki masjid kita tu. Sebab masjid kita ni selepas 5 tahun dah mula ada kebocoran sebagian, sebab kita buat dulu dengan flat roof, ada sebahagian tempat flat roof dah start bocor dah. Jadi kita nak buat tambahan bumbung. Kemudian kita nak buat renovation untuk kelas-kelas. Sebab semua pengajian di madrasah kita ni di dalam masjid tu. Masjid tu sendiri dia ada kelas-kelas yang kita sediakan untuk pengajian tahfiz, pengajian warga emas, pengajian masyarakat, semua buat dalam kawasan masjid tersebut. Jadi kita nak buat expansion, ada nak buat Allah SWT penambahbaikan dan sebagainya di kawasan Masjid Nur Muhammad itu. Yang keduanya kita nak bangunkan asrama pelajar beserta dengan Ustaz Muhammad kantin dan rumah bilik warden dan sebagainya. Yang berikutnya kita akan bangunkan dan kita sedang bangunkan Saleh Muhammad 10 unit rumah warga emas. Dan berikutnya subhanallah kita nak beli sebidang tanah di belakang ataupun di sebelah dengan Darul Faizin itu, dan di situ kita nak bangunkan asrama dan kelas untuk warga pelajar wanita dipanggil banats dan rumah warga emas. Itulah projek yang sedang kita bangunkan sekarang, tidak termasuk dengan pembiayaan pelajar. Itulah dia nampak satu wawasan yang cukup jelas sekali. Bila kita dah makin membesar pasti perlukan kepada pekerja, tenaga pengajar kan, jadi memerlukan dana yang tinggi. Jadi macam mana Ustaz melihat amat perlu disokong usaha yang murni ini dengan infak, sedekah dan sebagainya. Masya-Allah tuan-tuan, saya nak mengambil kesempatan ini untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan kami semenjak daripada awal dulu. Allah sahaja yang akan membalas segala jasa-jasa yang tuan-tuan berikan, subhanallah. Dan istimewanya tentang apa yang kita sediakan dekat Darul Faizin ini ialah masjid yang tuan-tuan biaya selama ini. Masjid ini bukan sekadar orang solat 5 waktu sahaja. Betul. Bukan sekadar pengajian yang kita buat secara berkala. Bahkan masjid ini kita manfaatkan semenjak daripada pukul 4.30 pagi sampai 11 malam pada setiap hari. Setiap hari. Jadi maksudnya subhanallah kos pengurusan yang sangat tinggi dan pembiayaan guru, kaki tangan sebagainya yang kita memandangkan kita tidak ada dana ataupun kita tidak ada yuran, maka semuanya bergantung kepada subhanallah sumbangan dan yang tuan-tuan berikan. Jadi tuan-tuan Allah SWT kos keseluruhannya mencecah 5 juta ringgit, Fitri. 5 juta ringgit, dan walaupun jumlah itu nampak besar subhanallah, tapi saya yakin insya-Allah berkat daripada sokongan, berkat daripada dukungan dan sumbangan tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita sama-sama jayakan misi kita untuk kita sama-sama mencapai 5 juta ringgit ini insya-Allah. Ya, jadi ini saluran untuk anda memberikan derma anda, sedekah anda. Jadi Ustaz, mungkin kita dia semangat haji sebenarnya kan. Jadi semangat berkorban ini mungkin dapat ada yang betul-betul ada impian untuk menderma untuk barangkali untuk arwah ke untuk siapa saja. Ini masa terbaik sebab memang betul-betul konsisten. Tadi ramai yang nak masuk, sayang kita juga mampu untuk menjadi saham akhirat kepada mereka yang belajar ilmu di tempat ini. Insya-Allah. Tuan-tuan, kita berada pada 2 waktu yang berkat. Sekarang ni, bergabung 2 keberkatan. Yang pertamanya keberkatan hari Jumaat. Apa saja amalan kita buat akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya keberkatan pada waktu pagi. Nabi SAW menyebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Jadi bergabung 2 keberkatan ini tuan-tuan. Tuan-tuan, tolong jangan lepaskan untuk berinfak dan bersedekah pada waktu pagi hari Jumaat. Dan sebagaimana disebutkan oleh Fitri tadi, inilah waktunya mungkin kita nak balas sedikit jasa ibu dan ayah kita yang kita tak akan mampu balas sungguh tuan-tuan sekalian. Telefon mak ayah kita, mak ayah hari ini saya nak tolong infak, saya nak sedekah, saya nak wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Nampak Ustaz Jafri tadi kat TV. Jadi saya nak subhanallah Ustaz Muhammad infak atas nama ibu dan ayah. Sedikitlah nak balas walaupun tak akan mampu untuk terbalas. Semuanya tuan-tuan sekalian, ada nombor telefon kat bawah tu. Tuan-tuan boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong mesej ke nombor tu selepas tuan infak, sebab ada hadiah-hadiah yang nak kita berikan sebagai cenderahati, tanda ingatan, buku-buku dan sebagainya untuk tuan-tuan jadikan manfaat. Subhanallah, sebagai tanda ingatan kami lah kepada tuan-tuan yang berinfak, selain pada doa kami yang sebaiknya kepada yang telah memberikan infak insya-Allah. Hari Jumaat yang berkah, waktu pagi, kemudian nanti ada waktu macam-macam lagi petang Jumaat yang berkah. Semoga anda manfaatkan untuk sedekah infak untuk agama yang kita cintai. Terima kasih Ustaz Jafri Bubakar Mahmudi, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin KIDAF yang sedang berjuang untuk sebuah empayar ilmu yang begitu indah sekali. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah sama-sama. Jadi saya kira Dayah ada pengumuman yang diberikan pada hari Jumaat ini.
Betul, terima kasih atas peringatan untuk saya sedekah infak di hari Jumaat ni ya. Untuk anda warga Shah Alam dan juga warga sekitar Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke booth kumpulan wang simpanan pekerja di dataran Stadium Shah Alam. Ya, selain pelbagai perkhidmatan KWSP, boleh anda dapati pada hujung minggu ni daripada pukul 9 pagi sehingga 9 malam, anda juga berpeluang untuk menyertai aktiviti-aktiviti menarik yang akan disediakan seperti permainan claw machine di mana anda akan berpeluang memenangi voucher Aeon bernilai sehingga RM3,000 dan banyak lagi pengisian yang sesuai untuk seisi keluarga. Ingat sempena Karnival 3 hari ini, ingat warga KWSP menanti kejutan anda di booth KWSP di dataran Shah Alam. Kita datang ramai-ramai. Jumaat ni kita dah boleh luangkan masa cuti sekolah kan? Ya, betul. Jumaat satu hari, esok saya akan bersama. Petang ni pun dah. Dan juga esok lagi untuk meninjau segenap ruang yang ada di Karnival Johor untuk kita dapatkan kemerihan dan keseronokannya. Ya, betul. Dan tentunya esok kan, Fetri, ada satu topik yang sangat menarik tau. Ya. Saya akan mengacara esok ni. Iaitu kita mulalah mengimbau balik kenangan lama tentang nostalgia biskut timbang. Timbang, ada kan? Suka tak dulu-dulu? Suka. Memang sekarang pun ada jual lagi tapi sangat terhad kan? Betul, susah nak cari. Okay. Dan harga pun lagi satu tu. Harga dulu-dulu dengan sekarang lain tau. Dulu biskut timbang. berproduksi banyak. Jadi esok kita dah tengok macam mana wajahnya. Okey, jumpa lagi esok. Jangan lupa Jumaat hadiah hamparan sedekah dan juga untuk menambah ilmu di jiwa. Assalamualaikum semua.